Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita teruskan perbincangan kita. Okay, bagi bahagian yang kedua, kadar tindak balas. So kemarin kita dah tengok dah macam mana kita nak menentukan kadar tindak balas. So hari ni kita nak bincang aktiviti 7.1 dan kita dah tengok dah video macam mana menjalankan eksperimen 7.1 ni. Di mana cikgu dah tunjuk dah video macam mana tindak balas antara zinc dengan asid sulfurik, di mana kita mengukur bacaan isi padu gas dengan menggunakan dua cara kan. Yang pertama kaedah sesaran air, yang kedua dia guna kaedah shrink, kaedah guna picagari. Lepas tu kita juga dah tengok eksperimen antara asid nitrik dengan kalsium karbonat, di mana kita akan dapati bacaan neraca penimbang itu gisim ataupun jisim berkurang dengan masa. Dan kita juga dah tengok video tentang tindak balas antara kalium iodida dengan larutan plumbum 2 nitrat. Cumanya aktiviti ni kita hanya tengok sekerat je, iaitu pembentukan. Kita ambil masa untuk pembentukan mendakan kuning. So kita nak bincang satu-satu 3 aktiviti ni lah. Okey. Yang pertama, cikgu nak suruh awak baca ni. Baca data yang kita guna hari ni. Berapa dapat itu 30 saat ni? Yang ni 30 saat, berapa dapat bacaan bacaan awal dia bagi si padu baru ni kan. Dalam data tu dia bagi si padu, tak silap cikgu. Dia tak bagi bacaan biurek tu. Okey, itu berapa dia punya si padu gas? Yang pertama ni. Awak ambilkan data tu kan? Okey, sorry baca. Sorry baca. Dengar ke tak suara cikgu ni? Dengar tak suara cikgu ni? Dengar. Okey, sorry baca. Sorry baca. Aisyah. Siti Aisyah ada Siti Aisyah. Siti Aisyah baca. Siti Aisyah. Awak ambil ke tidak bacaan cikgu suruh ambil kemarin tu? Okey, siapa yang ambil tolong baca kat cikgu. Cepat sikit. Ain? Ain ambil tak datang? Cikgu, yang data tu yang dalam video tu yang dalam jadual tu kan, yang cikgu suruh ambil. Dalam jadual tu ada cikgu share skrin tu, lepas tu cikgu potong bahagian yang cikgu kata tak payah ambil yang ni, ambil satu tu je. Berapa dapat? Ada. Berapa? Tapi kalau 0.5 ni macam mana nak tukar dia? Tak payah, 0.5 ni maknanya dia 30 saat. Dia buat kat situ berapa saat? 30 kan? Kalau 10 saat, 1 mol tu 10. Kalau 30 saat 28. Dia buat 10 saat. Kita follow dia. Dia start dari 0, 10, 20. 0, 10. Lepas tu sini 20. Kita tukar. Tukar kat sini kepada saat. Okey, 10, 20, 30. 40. Sampai 100. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dia buat macam tu. Okey, so untuk kosong memang kita dapat kosong lah. Lepas pada tu untuk 10 saat berapa? 10 cm padu. 10 mol per desimeter padu. Lepas tu you nak ambil dari puduk. Aku keren lah. Okey, 20 berapa? 19. Okey, hot 30? 28. Okey, yang ni berapa? 36. Yang ni? 43. Okey, yang ni? Lepas tu semua 48. 48 belakang. Orang lain tak ambil ke ni bacaan ni pakat senyap sunyi belakang ni? Okey, 48 belakang ni. Okey. Jadi kalau kita nak relate kepada bacaan biurek, kita tolak. 40 tolak, kalau kita nak penuh jadual ni lah. Okey. 40 tolak dengan 10, kita akan dapat 50 tolak 10 akan dapat 40 bacaan biurek ni.
Okey, kita kena buat 2.00. Okey, lepas pada tu 40 tolak 19, kita akan dapat berapa kat situ? 40 tolak 19, 21. Betul tak? Lepas tu, sorry. Berapa 40 tolak 19-nya? Okey, so kita ambil kat sini. 50 tolak 19 dapat berapa? 31 tak? Okey. 50 tolak 28 dia dapat berapa? 22 kan? Okey. 50 tolak 36 dapat berapa? 14. Sini dapat berapa? 7. Sini dapat berapa? 2. Ni dapat berapa? 2. Dapat berapa? 2. Kini dapat berapa? 2. Dapat berapa? 2. Okey, gitu. Okey, lepas pada tu, isi padu kita kena tolak. Nak tahu isi padu gas, tolak. 50 tolak 40 dapatlah 10.00. 50 tolak 31 dapat 19. 50 tolak 22 dapat 28.00. Okey, buat 2.00 belakang Okey, kemudian 50 tolak 14 dapat 3.00. Okey, 50 tolak dengan 7 dapat 43.00. 50 tolak 2 dapat 48.00 belakang ni. 0.00, sebab dia nak kat sini, awak kena tahu kat sini di mana bacaan biurek ini mesti dalam 2 titik perpuluhan. Okey. Jadi ni masa dalam saat kita tukar sebab kita refer kepada video. Okey, kemudian ini kita akan jadi 10, okey, 20, 30, 40, 50. Okey, semua ambil bacaan tu cepat sikit. Sebab nanti kita nak guna bacaan ni. Okey, dah siap dah belakang? Semua dah siap? Apa senyap sunyi belakang ni hari ni? Okey, siap belakang dah? Diana Batrisha ada tak hari ni? Ada. Ada, okey. Dah siap dah ambil dah bacaan ni? Dah siap dah? Dah. Dah, okey. Siti Aisyah? Siti Aisyah ada Siti Aisyah? Kau tak ada hari ni? Okey. So, kemudian kita pergi kepada soalan. Nyatakan perubahan yang dapat diperhatikan dan diukur dalam aktiviti ini. Okey, dia nak nyatakan perubahan yang diperhatikan dan dapat diukur. Jadi perubahan yang dapat diperhatikan untuk eksperimen ini kita nampak apa dia? Perubahan dia. Perubahan dia mestilah kita akan nampak ni kan. Ni betul tak? Kita boleh nampak apa dia kat sini? Kita boleh nampak bacaan biurek lah. Okey, bacaan biurek berkurang dengan masa. Okey, hok ni yang kita nampak. Sebab tu lah bila kita buat data, kita akan dapati memelah berkurang dengan masa. Okey, sebabnya macam mana bacaan biurek berkurang dengan masa, nampak tak ni 50 pergi ke 40 pergi ke 31, 22. Okey. So untuk eksperimen ini, boleh follow kau cikgu mengajar ni sebenarnya. Boleh faham ke? Boleh faham ke setakat ni? So kita bila asid sulfurik ni react dengan zinc, kita dah tengok dah eksperimen tu kan. Dia akan menghasilkan gelembung gas. Okay? Gas ni akan mengalir melalui salur penghantar, masuklah ke dalam biurek. So kita akan nampak gelembung gas lah dalam biurek tadi. Bila gelembung gas dalam biurek tadi, maknanya gas akan terlepaslah naik ke atas. So dia akan dia akan tolak air. Aras air dalam biurek itu turun ke bawah. Maknanya kita tahu, okey, H2 ni adalah jirim. Sifat jirim ni adalah dia memenuhi ruang. Jadi bila dia naik ke atas, dia akan tolak air lah. Okey, berapa banyak air ditolak,
berapa banyak sama dengan berapa banyak isi padu gas yang terbebas. Okey, ni eksperimen ni. Lepas tu kita akan nampak bacaan biuret tu berkurang dengan masa kerana isi padu gas yang terbebas itu bertambah dengan masa. Jadi kat sini nyatakan perubahan yang diperhatikan dan diukur. Yang perubahan yang diperhatikan adalah apa dia? Okey. Bacaan biuret lah kan. Okey. Perubahan dia adalah berkurang dengan masa. Okey. Namakan gas. Gas itu adalah gas hidrogen. Tulis persamaan kimia. Okey. Persamaan kimia apabila zin bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey. Persamaan kimia ni apabila zin bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey. Ni kita belajar dah dalam tajuk garam. Dalam tajuk asid base di mana bila logam bertindak balas dengan asid, hasilnya adalah garam dengan gas hidrogen. Garamnya bila logam menggantikan ataupun menyesarkan hidrogen daripada asid. Jadi zinc ambil sulfat. Tu garamnya. Zinc ambil sulfat. Maknanya zinc menggantikan hidrogen daripada asid sulfurik. Jadi zinc ni Zn2+, SO4 2-. Okey, jadi bila dia combine dua ni, ratio 1:1, maka formula kimia akan jadi ZnSO4. Okey, ni kita panggil persamaan kimia bagi tindak balas. Okey. Jadi soalan seterusnya, bagaimana anda tahu tindak balas telah selesai? Macam mana kita boleh tahu? Di mana bila tindak balas selesai? Cuba tengok daripada jadual ni. Agak-agak tindak balas ni selesai ke tidak? Okey, pada 100 saat tu tindak balas ni selesai ke tidak? Khadijah? Tindak balas selesai ke tidak ni? Okey, siapa nak jawab? Selesai. Selesai bila? Bila masa dia selesai? Bila waktu dia selesai? Ketika suhu dia sama. Ketika suhu, kita suka suhu ke kat sini? Kita cuma tengok keputusan ni je. Macam mana kita tahu dia dah selesai? Kita tengok mana dia dah selesai. Isi padu gas. Isi padu gas. Apa yang awak nampak tentang isi padu gas bila awak nak kata tindak balas sudah selesai? Mala. Okey, bila mula dia mala? Pada 60 saat. Pada 60 saat. Nampak ada 60 saat ni. Ni. Pada 60 saat ni. Nampak tak bila kita tunggu-tunggu, tengok isi padu dia sama. Isi padu dia sama, maknanya tiada dah gas yang terbebas. Pada masa tu. Jadi bila isi padu sama, kita tunggu sampai 10, 20, 30, 40 saat, isi padu tak berubah. Maka kita akan katakan bahawasanya pada saat ke-60 ini tindak balas sudah selesai. Okey, tu ya daripada sinilah, daripada data ni lah kita boleh tahu tindak balas sudah selesai. Kalau katakanlah data ni menunjukkan isi padu gas bertambah sampai ke 100 pun tak serupa pun. Isi padu gas tak serupa pun, mana-mana data daripada 10 hingga ke 100 tak serupa. Maknanya kita berhenti pada tindak balas tak selesai lagi. Jadi kita nak tahu tindak balas selesai bila ada isi padu gas yang mala. Selesai bila? Selesai pada masa mula-mula dia mala. Dia mula-mula mala pada 60. Maka kita kata pada 60 saat itu tindak balas sudah selesai. Jadi di sini bagaimana anda tahu tindak balas sudah selesai? Maka kita tahu lagu mana saat ni? Tindak balas telah selesai apabila
isi padu gas. Okey. Yang terbebas adalah malah. Okey, kalau kita tak si kata isi padu gas, kita boleh kata apabila, okey ni point ni, kita boleh kata apabila bacaan buret malah. Bacaan buret malah. Sama je. Kalau bacaan buret malah menunjukkan isi padu gas sudah selesai. Macam kat sini nampak tak bacaan buret ni malah ni. Tak berubah ni. Maknanya isi padu gas pun tak berubah lah. Jadi situasi itu kita boleh kata bahawasanya tindak balas sudah selesai. Okey, so kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok eksperimen ini. Recall balik yang kita buat apa tu kita tengok kemarin. Kau boleh google lah dalam internet tu, boleh tengok mana-mana lagi lah eksperimen ini. Okey, so eksperimen ini dia kata masukkan 100 cm padu asid nitrik ni ke dalam kelalangkun. Okey, tutup kelalangkun dengan kapas, kemudian sediakan radar seperti dalam gambar rajah. Masukkan 10 gram ketulan marmar ke dalam kelalangkun. Okey, kemudian dengan cepat tutup kelalangkun dan mula jam randik. Kemudian catatkan bacaan penimbang pada setiap masa 30 saat. So perhatikan perubahan kelalangkun dan rekod semua perubahan. Rekod data anda dalam bentuk jadual. Okey, so sekarang ni dia minta kita buat jadual lah. Okey, so kita boleh buat keputusan ataupun data. Okey, lepas tu kita pun buat jadual. Okey, ingat lagi tak bacaan kemarin tu? Ingat lagi tak bacaan kemarin yang cikgu suruh catat tu? Kita ambil masa every 30 second tu. So, masa dalam saat. Okey. Lepas ni kita ada apa dia? Bacaan neraca penimbang. Patut kita ambil kosong. Kosong kemarin berapa dia punya bacaan dia kosong kemarin? 4.09. 4.09. Patut kita ambil 30 saat ke? Berapa 30 saat bacaan dia? 3.74. 3.74. Siapa dia bagi data tu ke cikgu ni? Ain ke? Ke siapa? Husna. Suara Husna je tubik. Ni orang lain senyap tupah ni. Okey. Husna. Okey, cikgu nak check suara. Muka tu tak nampak juga. Okey, so cikgu tanyalah. Tanya seumur. Okey, so 60 berapa Husna? 3.51. 3.51. Okey, 90 saat berapa Husna? 3.30. 3.30. Okey, kemudian untuk 120? 3.13. 3.13. Kita ambil siapa berapa bacaan? 2.58. Oh, lambat banyak lagi ni. Cikgu pergi buat besar pula tak. Okey. 130, 150, siapa 30? 2.98. 2.98. Sekat tu ya? Ke ada lagi? Ada lagi. Okey, 150, 180? 2.8 ni. 2.8 ni. Okey. 2.77. 277. Ada lagi? Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Okey. Cikgu buat sini lah. Ada 3 lagi ni. Buat sini. Okey. 240. 2.9. 300. 300. Berapa sini? 2.9. 2.9. Lepas tu? 2.3. 2.3. Lagi? 2.58. 58. Okey. Nampak dah baca tu? Berubah semua tu. Berubah semua tu menunjukkan bahawasanya kita berhenti ambil baca tindak balas tak selesai lagi. Okey, so kita ada satu lagi kat sini, iaitu kita boleh kata apa dia? Pengurangan lah. Jisim. Pengurangan jisim. Okey, so kita start mula-mula kosong. Tak ada gapo lagi. Okey, so cuba tolak. Ambil kalkulator tolak. 4.09 tolak 3.74 boleh berapa? Tolak ni.
Berapa dapat? 0.35. 0.35. Okey, 4.09 tolak 3.51 boleh berapa? Empat point kosong 0.58. 0.58. 58. Okey. Seterusnya 4.09 tolak 3.30. Okey, orang lain tekan kalkulator lain pula biar cepat sikit. 0.79. 0.39. 0.79. Okey, seterusnya 0.96. okey, seterusnya 1.11. 1.11. Seterusnya cepat. Orang lain pun tekan kalkulator juga. Cepat sikit. 1.23. 1.23 lagi. 1.32. 1.32 lagi. Lagi. 1.4. 1.40 lagi. 1.46. 1.46 lagi. 1.51. 1.51. Okey, selesai. Kita dapat pengurangan jisim. So sekarang kita nak tengok soalan. Dia tanya gapo soalan ni? Okey, dia tanya gapo. Okey, so kita pergi kepada soalan. Okey. Nyatakan perubahan yang diperhatikan dan diukur. So sekarang ni kita perhatikan apa dia? Kita perhati pengurangan jisim dengan masa. Nampak tak ni? Kita perhati ni. Jisim ni berkurang. Okey, so perubahan apa dia kita tengok kat sini? Pengurangan jisim dengan masa. Pengurangan jisim dengan masa, ataupun kita nak kata bacaan neraca penimbang dengan masa boleh juga. Tapi kita fokus kepada pengurangan jisim. Mengapa perubahan tersebut berlaku? Berapa jisim berkurang? Berapa jisim berkurang? Dia kata jelaskan jawapan anda dengan bantuan persamaan. Kita pun buat persamaan kimia. Persamaan kimia antara kalsium karbonat, okey, kalsium karbonat dengan asid nitrik. So kita buat persamaan kalsium karbonat dengan asid nitrik Okey. Ini jawapan nombor 1. Okey, kalsium karbonat dengan asid nitrik. Okey. Hasil dia apa dia sini? Ni. Jadi kita jumpa persamaan ni mana masa kita belajar tajuk asid base dan garam, iaitu logam karbonat apabila asid hasil dia apa? Garam, air dan gas karbon dioksida. Kena ingat situ. Garam, air dengan gas karbon dioksida. Okey, sekarang kita nak buat formula untuk garam. Garam ni bila ion logam menggantikan ion hidrogen daripada asid. Jadi maknanya Ca ambil nitrat. Kita pun nak tulis formula dia. Ca kita ingat Ca2+. Nitrat NO3 minus. Okey, jadi oleh kerana ni 2, maka nitrat kena ada 2. Jadi formula akan jadi Ca dalam kurungan NO3 2. Kita pun balance, NO3 ada 2, H ada 2, maka kita letak 2 kat depan. Okey, selesai. So cuba kita tengok persamaan kimia ni. Okey, awak tengok persamaan kimia yang cikgu tulis sini. Okey, cuba kita tengok. Kita tengok soalan. Mengapa perubahan tersebut berlaku? Perubahan apa dia? Pengurangan jisim dengan masa. Okey, kenapa perubahan itu berlaku? Perubahan tersebut berlaku dengan bantuan persamaan kimia. Ni persamaan kimia. Kita nampak gapo situ yang boleh menyebabkan jisim berkurang. Kita nampak gapo situ. Adriana,
Adriana? Ada ke Adriana ni? Ada cikgu. Ada. Okey, kita nampak apa situ? Yang kita boleh kaitkan dengan jawapan nombor 1. Jawapan nombor 1 kita kata kita tengok apa pengurangan jisim dengan masa. Okey, so kenapa perubahan tersebut berlaku agak-agak? Cuba tengok persamaan kimia tu. Kenapa pengurangan jisim per masa kita dapat? Kenapa kita tunggu-tunggu jisim berkurang? Kenapa ya? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab kat sini? Tak ada. So kalau kita tengok persamaan kimia ni, nampak dah gas Garam ke, karbon cikgu? dioksida. Apa dia? Nampak dah gas karbon dioksida terbebas tu. Nampak dah ada gas karbon dioksida kan daripada persamaan, betul tak? Ya. Okey. So sekarang ni cuba awak tengok diagram ni. Okey, bila kita buat persamaan kimia ni, kalsium karbonat tadi kan dengan asid nitrit. So hasilnya adalah kalsium nitrat CaNO3 2. Okey, tambah dengan H2O, tambah dengan CO2. Okey, bila CO2 terhasil kat sini, apa yang berlaku kepada CO2? Apa yang berlaku kepada CO2 tu? Bila dia terhasil? Okey, CO2 ni dalam keadaan apa? Okey, CO2 ni dalam keadaan apa? Pepejal, cecair, gas. Dalam keadaan apa CO2? Gas. Gas. Okey, gas. So apa yang berlaku kepada CO2 dalam kelalangkun tu? Dia akan terbebas ke persekitaran. Dia akan keluar lah. Keluar. Dia akan keluar. Bila dia keluar, CO2 tak ada dah ni. Jadi apa yang berlaku pada jisim? Sebab CO2 dah keluar. Ni C dah tak ada ni. C dah tak ada. O sebahagian O tak ada dah. Maka sebab itulah kita nampak jisim berkurang dengan masa. Sebab CO2 dah terlepas keluar dah. Sebab tu di sini bila dia tanya, dia tanya apa dia? Mengapa perubahan tersebut berlaku? Okey. Mengapa? So kita boleh kata apa dia? Okey, kerana gas karbon dioksida yang terhasil daripada tindak balas terbebas keluar. Keluar. Kalau nak tambah lagi, keluar daripada kelalangkun. Keluar daripada kelalangkun. Jadi bila keluar daripada kelalangkun, maka kita akan nampak jisim kelalangkun itu berkurang. Okey. Okey, jelas tak? Boleh faham ke situ? Boleh. Boleh. Okay, so sekarang ni dia tanya bagaimana anda tahu tindak balas telah selesai? Okey, sekarang ni tak selesai lagi. Okey, kalau kita kata selesai, kita nampak apa? Sekarang kita tahu tindak balas tak selesai kan sebab pengurangan jisim masih lagi berlaku dengan masa walaupun kita tunggu sampai ke 300 saat. Jadi bagaimana anda tahu tindak balas telah selesai? Nak tengok apa kita tahu tindak balas telah selesai? Jisim malar. Jisim malar ataupun kita boleh kata tiada. Boleh nampak ke cikgu tulis dengan warna kuning ni? Nampak tak? Boleh. Boleh. Okey. Tiada lagi pengurangan jisim dengan masa. Tiada lagi pengurangan jisim dengan masa. Ataupun kita boleh kata apa dia? Kita boleh kata pengurangan jisim malar. Ataupun kalau kita tak kata ayat ni, kita boleh kata apa dia? Pengurangan jisim malar.
Pengurangan jisim malah. Maknanya kalau kita tunggu lagi sini, mungkin kalau kita kata selesai pada 300 saat, maka kalau kita tunggu, pengurangan dia akan jadi 151 juga. Tunggu lagi 151 juga. Tu kita kata pengurangan jisim malah. Sama juga. Bagaimana anda tahu tindak balas telah selesai? Okey, tindak balas telah selesai apabila pengurangan jisim adalah malah. Ataupun tindak balas telah selesai apabila tiada lagi pengurangan jisim dengan masa. Okey, sama je. Ayat dua tu adalah sama. Okey. So kita pergi kepada ni, dah faham Boleh faham ke yang ni? Boleh. Boleh. So kita pergi kepada aktiviti yang ketiga. So aktiviti yang ketiga kemarin kita tengok kan macam mana dia ambil serbuk. Kalau kita buat dalam makmal, kita timbel dulu. Kita tengok video kemarin, kita dah tengok dia letak di atas kertas, maknanya dia timbel dah lah. Maknanya dia timbel sama banyak. 2 gram kalium iodida, 2 gram serbuk plumbum 2 nitrat di dalam 2 botol penimbang secara berasingan. Okey, timbel dulu. Lepas tuai air suling ke dalam piring Petri sedalam 0.5 meter, 5 cm. Kemudian letakkan serbuk kalium iodida di dalam air di bahagian tepi piring Petri. Kita tengok dah mari macam mana dia letak. Letak pula plumbum 2 nitrat di bahagian bertentangan dengan serbuk kalium iodida seperti dalam rajah 7.4. Mana letak sini? Okey, letak sini. Okey, kemudian dengan serta-merta mulakan jam randi. So rekod masa untuk tindak balas selesai iaitu tiada pembentukan mendakan lagi. So bahagian ni kita tak buat, kita tak turas kan. Okey, kita tengok video tu dia tak turas. So tak kering, tak rekod. Okey, jadi kat sini kita hanya rekod masa je lah. Okey, data kita hanya rekod masa. Okey, jadi data. Okey, kita masih ambil ni lah. Kita ambil sekerat je eksperimen ni. So, kita pun buat data. Okey, data dengan pemerhatian. Okey, so yang pertama kita ada masa untuk pembentukan. Okey. Pembentukan kan dia? Pembentukan pepejal kuning. Okey. Berapa masa dia? Berapa? 32.9 ni. 32.9 saat kan? Okey, boleh? Okey. Katakanlah. Okey, katakanlah. Okey, hak ni kita buat juga. Katalah. Okey, bila kita dah dapat mendakan kuning, kita tunggu lama, mendakan kuning dah ada, lepas tu tunggu-tunggu, kita tak nampak dah mendakan kuning terbentuk, maka kita buat gana, kita turas. Jadi hasil dalam ni, kita turas lah. Kita letak, kertas turas macam tu. So, lepas tu kita masuk sini. Okey, ni kertas turas atas tu. So, kita akan dapati kat sini ada pepejal kuning yang kita tengok kemarin. Pepejal kuning. Okey. So dikatakan apa dia kat situ? Cuci. Mendakkan dengan air suling. Kita pun kita bilas lah. Bilas dengan air suling. Okey. Bilas dengan air suling kan? Lepas tu kering. Kita pun angkat kertas turas ni letak bawah. Kita pun ambil kertas turas lain. Kita pun tekan-tekan dia. Kita tekan-tekan dengan kertas lain. Okey, tekan sampai dia kering. Bila kering, kita pergi letak di atas neraca penimbang. Okey, letak atas neraca penimbang. So, kita akan nampaklah jisim ni. Okey, berapa. So, katakanlah kita dapat jisim, katakanlah 3 gram. Contoh lah. Okey, jisim kita dapat 3 gram. Contoh ni. Okey, sebab kita tak buat bahagian ni. Kita ambil andaian saja. Jisim sama dengan 3 gram. Okey. So, sekarang ni, yang kedua, kita buat jisim lah. Jisim pepejal kuning. Okey, dalam gram kita dapati 3 gram. Okey, dapati 3 gram. Okey, tu data dan pemerhatian kita. Okey. Lepas tu dia kata apakah warna mendakan yang terbentuk? Warna mendakan adalah kuning. Okey, kemudian dia kata tulis persamaan kimia. So, persamaan kimia kat sini adalah
kita ambil kalium iodida dengan plumbum 2 nitrat. So kita pertulislah. Kalium iodida. Okey, kalium iodida campur dengan plumbum 2 nitrat. Okey, tindak balas ini kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Di mana kalium akan ambil nitrat, PB akan ambil I. So akan jadi KNO3 plus PB dengan I. PB kan PB2 plus, I kan I minus. So dia akan jadi PbI2. Balance letak 2. Okey, itu persamaan kimia kita. So kita padam, mana tidak berkait kita padam. Okey, ni kita panggil persamaan kimia. Okey, yang kita tengok sebagai pepejal kuning hak ni lah. Ni PbI2 terbentuk ni kita nampak dia sebagai mendakan kuning. Nampak kuning terbentuk tu dalam keadaan pepejal. So kita panggil dia mendakan. Okey, mendakan kuning tu adalah PbI2. Okey, PbI2. Okey, so daripada sini inilah aktiviti yang kita tengok kemarin. Okey, yang sepatutnya kita buat dalam makmal tapi kita tak boleh nak buat kerana kita belajar secara alam maya macam ni. So inilah apa yang kita dah dapat daripada aktiviti ini, dan bila semua kita dah bincang, maka apa yang cikgu nak adalah awak perlu sediakan laporan. Okey, sediakan laporan lengkap. Okey, so selesai yang pertama. So kita pergi yang kedua. Yang kedua, kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. So kita nak ambil bahagian kadar tindak balas purata dengan kadar tindak balas pada masa tertentu. Terdapat dua jenis kadar tindak balas, iaitu kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Analogi bagi kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas dalam masa tertentu ditunjukkan dalam rajah 7.5. 7.5 contohnya macam mana? Okey, boleh buat speed track tak? Okey, boleh buat speed track. Dia ada alat lah. Okey, untuk dia tahu kelajuan sesuatu kereta. Sebuah kereta, kita tengok sebuah kereta sedang dalam perjalanan sejauh 400 km. Oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah, pemandu kereta tidak dapat mengekalkan satu kelajuan tetap dan mengambil masa 4 jam untuk sampai ke destinasi. Jadi, kelajuan purata kereta adalah 100 km per jam. Jadi, ini dipanggil kadar tindak balas purata. Maknanya berapa jauh, berapa masa. Jadi dia pun ambil lah. Maknanya 400 km. Okey, berapa jam? 400 km, berapa jam? Okey, 4 jam. Jadi 400 bagi 4 dapatlah 100 km. Okey, per jam. Tu kita panggil kadar tindak balas purata keseluruhan. Okey. Tetapi gambar yang kedua, tulisan yang kedua ni dia kata, pegawai polis trafik menghala kamera kelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak dengan kelajuan melebihi had. So, kamera merakam kelajuan kereta sebagai 140 km per jam pada ketika itu. Jadi, kelajuan ketika ini adalah dipanggil kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, contohlah. Katakanlah ni rumah awak. Okey, ni sekolah. Awak nak pergi ke sekolah ni, nak pergi ke sekolah. Katakanlah jarak rumah awak ke sekolah 7 km. Okey. Awak pun tolaklah nak pergi sekolah, tolak pukul 7 pagi. Sampai di sekolah 7.10 AM. Maka awak lalulah. Katakanlah kalau awak duduk Kubeh Kiem, awak lalu ke mana? Katakanlah awak duduk Kubeh Kiem, awak lalu traffic light sini, ada traffic light, awak lalu ni ada Balai Islam, contohnya Balai Islam. Lepas tu ni contohnya PPD, PPD contoh gitu kan. PPD. Contohlah awak lalu ni ada gapo?
awak jumpa Balai Islam, okey, awak jumpa PPD, okey. Jadi kalau kita kata kadar tindak balas purata ni maknanya berapa masa awak ambil daripada 7 sampai 7.10, 10 minit. Berapa jarak? 7 kilometer. Jadi 7 kilometer ni bahagi 10 minit. Ni kita panggil kadar tindak balas purata keseluruhan. Tapi bila dia kata pada masa tertentu maknanya kita nak tanya berapa kelajuan awak masa dekat Balai Islam? Berapa kelajuan awak di PPD? Tu maknanya pada masa tertentu. Contohnya nak sampai daripada 7 sampai 7.10, okey. Pada jam 7.05, berapa kelajuan kereta pada masa tu? Tu kita panggil pada masa tertentu. Okey, beza antara purata dengan pada masa tertentu. Okey. So kita pergi seterusnya. Kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata ni merupakan nilai purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh. Okey, so dia kata fahami keterangan berikut untuk cara menghitung kadar tindak balas purata. Okey, jadi dia bagi graf. Okey, nak cari kadar tindak balas purata. Jadi kita tengoklah bila masa mula-mula berhenti. So sini. Mula-mula berhenti. Kita pun ambil lah masa dia. Turun, ni masa dia. Kita pun ambil volume dia, ni volume dia. Jadi jumlah isi padu gas iaitu V bahagi dengan tempoh masa iaitu T, dapatlah kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata. Okey. Ni kadar tindak balas purata ni pada keseluruhan tindak balas. Kalau kita nak tahu keseluruhan tindak balas, kita kena tunggu sampai tindak balas itu berhenti. Okey, dapatlah keseluruhan tindak balas. Tetapi ada situasinya kita nak ambil kadar tindak balas purata juga, tapi pada T saat. Jadi kalau pada T saat, kita pun ambil T saat, kita buat broken line pada graf tu sampai pada graf, kita pun cari V dia sama dengan berapa. Jadi V dia kita pun tolak. Okey, V1 tolak kosong. Okey, awalan dia nak tahu jumlah isi padu dia berapa, bahagi dengan masa, okey, dengan asalan dia kosong. Dapatlah V bahagi dengan T, dapatlah kadar tindak balas purata dalam T saat pertama. Ni purata. Okey, untuk T saat pertama. Okey, jadi di sini dua kadar tindak balas purata. Satu purata untuk keseluruhan, satu lagi purata untuk T saat pertama ataupun T2 saat pertama. Tak kisahlah, tapi cara dia lagu tu lah. Okey, maknanya kadar tindak balas purata. Okey, kemudian dibagi kat sini pula adalah kadar tindak balas purata antara T1 dengan T2. Kadar tindak balas purata juga tetapi antara T1 dengan T2. Jadi kita ambil lah T1, buat broken line, naik pada graf, dapatlah nilai V1. Kemudian T2, buat broken line, sampai ke graf, dapatlah nilai V2. Jadi nak cari kadar tindak balas purata, maka V2 tolak V1 bahagi dengan T2 tolak T1. Dapatlah kadar tindak balas purata bagi masa dia bagilah antara T2 dengan T1. Okey, so dapatlah kita cari kadar tindak balas purata dalam 3 situasi. Iaitu situasi yang pertama keseluruhan, situasi yang kedua dalam T saat pertama, situasi yang ketiga dari T1 hingga T2. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Kadar tindak balas pada masa tertentu merupakan kadar tindak balas yang berlaku pada suatu ketika saja. Satu ketika saja. Kadar tindak balas pada masa tertentu boleh diperolehi daripada data eksperimen dengan memplot graf. Nak kena plot graf.
perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil dan seterusnya mengukur kecurunan tangent. Maknanya kat sini kalau kita nak cari kadar tindak balas okey pada masa tertentu pada T saat. Kita buat gana. Okey, kita ambil pembaris. Kita ambil pembaris, okey. Boleh kan ni? Kita tak juga. Okey. T saat tu kan. Okey, kita pun letak pembaris macam tu. Letak pembaris macam tu, kita pun buat broken line ni. Tu. Broken line kat situ. Broken line. Dapatlah dia cicah kepada graf tu. Okey, lepas tu kita pun alih pembaris kita. Nampak dah pembaris cikgu letak ni? Nampak? Nampak. Okay, kita pun letaklah pembaris ni kan. Okey, letak pembaris. Okey, letak pembaris. Kita letak, okey. Letak pembaris ni. Lepas tu, kita pun buatlah garis tangent ni. Dia tak boleh masuk kat tu. Okey. Buatlah garis tangent tu. Tak boleh lah. Tak bekas, ada bekas dah. Jadi, letak pembaris. Okay. Lepas pada tu, awak pun buatlah garis ni. Apa tak boleh kat ni? Okey dah. Tak apalah. Payah gunakan ni. Okay. Jadi cikgu nak tunjuk sini, bila awak letak pembaris ni, awak pun garis lah. Macam belajar matematik kan. Bila garis, lepas tu ambil satu titik atas, satu titik bawah, lepas tu buat triangle. Triangle ni. Titik ni mesti ada koordinat X dengan Y. Sini mesti ada koordinat X dengan Y. Belajar dah ke matematik nak cari kecurunan garis? Belajar dah. Dah cikgu. Belajar dah. Serupa je. Cari kecurunan pada titik tersebut. Jadi bila kita dah dapat koordinat macam tu, okey ni, dapat macam tu kita tahu, okey ni nilai dia dapat ni. Ataupun kalau matematik kita guna apa dia? Y 2 tolak Y1 per X2 tolak X1 tu. Nak cari kecurunan sama je. Macam sini dia cari berapa nilai V daripada kecurunan ni. Daripada graf ni kita cari V2 berapa, V1 berapa. Kemudian turun ke bawah pula kita cari T2 berapa, T1 berapa. Maka kadar tindak balas pada masa T itu adalah sama dengan V2 tolak V1 per dengan T2 tolak T1. Dapatlah kecurunan. Okey, ataupun kecurunan dia adalah sama dengan kadar tindak balas pada T saat. Okey, jadi di sini ada dua lah. Okey, ada dua lah cara. Macam mana nak cari kadar tindak balas itu. Yang pertama, kadar tindak balas purata. Yang kedua, kadar tindak balas pada masa tertentu. Sekiranya awak punya graf lagu ni. Nampak dah graf dia ni. Graf lagu ni. Graf naik ke atas tu. Isi padu bertambah. Graf macam ni awak akan dapat bila eksperimen awak buat eksperimen ni. Ni eksperimen ni. Akan nampak graf bertambah. Okey. Tetapi ada juga situasi contohnya ni. Awak nampak dah yang ni. Okey, pengurangan jisim. Makna bacaan penimbang ni berkurang. Okey, so kalau kita nak buat pengurangan jisim. Okey, cikgu kena itu ni, cikgu kena ubah sikit ni. Okey ni. Data ni tak perlu ada hak ni. Yang akan jadi gerasa lagi. Boleh juga sebenarnya. Cumanya dia tak jadi pengurangan jisim. Cikgu tak perasan ni. Awak pun tak tengok ni. Dia tak jadi pengurangan jisim sebab jisim ni bertambah ni. Jisim bertambah. So, kita boleh kata kat sini adalah kita tak boleh guna hak ni lah ni. Ni. Dia situasi lain hak ni. Sorry ni. Okey, kita tak guna hak ni. Okey, so yang kita tengok sini adalah hak ni bacaan ni. Bacaan neraca ni adalah pengurangan.
jisim. Ni. Pengurangan jisim. Sebab kita nampak jisim ni berkurang. Nampak tak kokurai tu. Okey. Sorry situ. Okey, so sebab kita nak pergi kepada ni. Kalau tidak, ia tak boleh relate dengan hak ni. Okey ni. Tak boleh relate dengan hak ni. Ni dia kata jumlah jisim bahan tindak balas. Okey, pengurangan lah. Maknanya kokurai. Bagi graf kita buat saat ni. Bagi graf ni. Bagi graf bagi data hak ni. Data hak ni. Kita akan dapati, nampak tak? Okey, kokurai tu. Tu. Sama ada kita kata pengurangan jisim bahan tindak balas, okey, per masa boleh. So, bila kita plot graf, kita akan dapat graf lagu ni. Jadi dia kata bagi tindak balas melibatkan pengurangan jumlah jisim bahan tindak balas, so graf seperti ni. Jadi kalau kita nak cari kadar tindak balas pada masa tertentu, maka kita katakanlah nak cari kadar tindak balas pada T saat sama juga. Kita buat garis tangent, sampai sini kita pun buatlah. Okey. Buat garis tangent pada graf yang dia kena titik tadi. So kita ambil lah satu titik atas, satu titik bawah, buatlah segitiga. Okey, lepas tu carilah. Okey, V berapa? Okey, ni V berapa? Okey, ni T berapa? Ni T berapa? Dia dapat situ, kita boleh carilah pengurangan jisim dia. Kadar tindak balasnya guna formula sama. Cuma cara kita nak plot graf, kalau hak ni kita plot garis tangent atas graf. Sini pula kita plot garis tangent bawah graf. Beza dia, sini kita plot garis tangent bawah graf. Okey. So, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, so tak ada. Cikgu nak bagi homework dekat awak. Okey, homework dekat awak. Homework dekat awak. Ada dua benda kat sini awak nak buat. Okey, yang pertama, dia suruh awak lukis kan ni. Okey, kita follow je awak dia buat ni. Okey. Lukis ni dia kata, ni aktiviti. Nak minta awak jawab aktiviti 7.2. Okey. Untuk aktiviti 7.1 ni dia kata bagi tindak balas AC dengan Z, dia nak suruh awak plot graf. Plot graf. Okey, jadi cikgu nak awak plot graf dulu. Okey, plot graf. Hak ni dia kata plot graf hak ni. Tapi cikgu nak suruh buat dua graf. Ni dia suruh je. Graf hak ni je. Okey, cikgu nak suruh buat graf lagi. Ni graf yang pertama. Ni graf satu. Lepas tu yang kedua cikgu nak suruh buat graf nombor 2. Iaitu tindak balas antara kalsium karbonat ni. CaCO3 dengan HNO3 ni. Tu dua tu. Okey, awak akan ada dua graf cikgu nak. So macam mana cara nak buat graf tadi? Okey, graf dia belajar dah macam mana nak buat graf kan? Belajar dah ke tak lagi cara nak buat graf? Belajar dah ke? Belajar dah ke nak buat graf? Senyap sunyi awak belakang. Okey, boleh buat graf kan? Graf lagu mana nak belajar? Boleh kan? Okey, graf macam dia tunjuk tu. Tak boleh nak itu ni, pembaris tak boleh nak guna ni. Tak reti lah cikgu nak guna. Ada siapa-siapa nak bagi cadangan untuk cikgu guna? Awak ada kertas graf ni, maka awak garis lah ni. Okey, guna pembaris ni. Cikgu tak ada pembaris ni, cikgu buat gini. So, tandakan dengan yang pertama kita ada apa dah? Isi padu gas. Gas hidrogen. So, dalam sentimeter padu. Lepas tu kat sini buat garis. Ni apa dia? Ni masa. Tak boleh dah. Sorry. Okay. So, buat garis pula sini masa. Dalam second. Ni kosong. Lepas tu tanda lah. Masa kita tadi kan 10 dah. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So bila 100, tak boleh ada sini. Okey ni.
Allah Akbar. Okey, tak ada situ. So, kita kena ambil bakun. Seret. Okey, sini. Makni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lepas pada tu, kita pergi kepada data tadi. Data tadi, dia bagi tadi daripada isi padu gas kan. Isi padu gas daripada 0 hingga 48. 0 hingga 48. Pun buatlah 0 hingga 48. Okey, sekejap. Baik. Cikgu conteng ke mana pula ni. Apa tak jadi ni. Okey, semula. Garis. Okey. Isi padu gas dalam sentimeter padu. Padu garis sini masa dalam saat. So 10, 20, 30, 40, 50, 50. Ni 100. Okey, patut buatlah. Kata kalau nak buat ni 10, 20, 30, 40, 50. Ni 10. Ni 20, 30, 40, 50. Okey, boleh. Lepas tu cuba baca kat cikgu data mula-mula. Data mula-mula, isi padu gas data mula-mula. Mana data mula-mula ni? Baca kat cikgu ni, cikgu tunjuk macam mana baca data tu. Data mula-mula, hak ni dengan hak ni. Data yang kedua, hak ni dengan hak ni. Boleh? Baca kat cikgu. Kejap. Okey, 0 dengan 0. Okey, baca data 0. Okey, kalau 10 berapa bacaan dia? 10. 10 juga. 10. Okey, 10. Sorry. Okey, lepas tu kalau yang 20? 19. 19. So, 19 ni 15 tak? So, lebih kurang sini tak? 19. Okey, tak nampak sangat. Okey, lagi? Untuk 30? 28. 28. Okey, lebih kurang sini. Okey, lepas tu? 40? 36. 36. Okey. 50? 43. 43. Okey, kemudian 60? Semua 48. 48. 48. Lepas tu awak ambil lah. Okey, kita pun buat graf. Okey, sambungkan titik. Sambung titik macam tu. Dapatlah graf awak. Boleh Boleh? Boleh. Boleh. Buat graf satu lagi untuk pengurangan jisim pula. Pengurangan jisim untuk aktiviti yang kedua. So, siap hak ni siap hak ni. Kalau ada kelapangan alik cikgu, hari Sabtu ni petang. Cikgu tengoklah kalau baru ni pagi tu cikgu ada hal. So, petang tu cikgu nak rehat. So, cikgu rasa hari Sabtu ni pagi cikgu tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa itu hari Sabtu petang tu selalu ada cikgu free, cikgu akhir ada kelas ni. Jadi awak prepare dulu 2 graf ni untuk kita bincang seterusnya. Okay, so ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada? Tak ada. Ya? Okay, so kalau tak ada kita berhenti setakat ni. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, Cikgu nak Sofia Dina tunggu sekejap ya.